Adik dia cakap, nenek lah. Muka dia kedut-kedut. Hai semua, don't forget to subscribe my channel and jangan lupa untuk tekan button bell yang ada dekat tepi tu ya. Hai, Assalamualaikum and welcome back to another episode of Kisah Seram. Kepada yang baru dengan channel aku, hai semua, nama aku Hada. Sepatutnya kisah yang aku ceritakan hari ni minggu lepas punya kisah, tapi ada benda yang terjadi dekat video tu yang aku tak boleh nak jelaskan. Tapi kalau korang rasa video ni ada something yang pelik ataupun berbeza, cuba komen kat bawah. Sebelum kita start kita punya video pada hari ini, macam biasa ini video kisah seram dan korang kena bersiap sedia dengan korang punya jantung. Jangan nanti ada yang terkejut terbaling phone ke. Oh ya, by the way, aku tak sarankan untuk korang tengok sambil makan. Tapi kalau korang nak tengok sambil makan, it's up to you lah. Segala risiko yang terjadi korang tanggung sendiri, okay? Sebab aku dah cakap awal-awal. Jadi tanpa kita berlengah lagi masa, jom kita start kita punya mood seram. So, untuk kisah kali ni kita ceritakan tentang percutian berpuaka. So, hari ni kita ada dua kisah. Okay, so untuk kisah yang pertama, kita ada kisah yang paling fresh sekali. Baru lagi terjadi beberapa bulan yang lalu, which is tahun lepas. Kalau korang ingat, tahun lepas kita baru mula PKP kan. And masa tu semua orang tak boleh nak keluar rumah kecuali yang bekerja sebagai frontliner. Kalau korang ingat lagi, kebanyakan orang ataupun keluarga ke, kawan-kawan ke, ataupun senang cerita korang sendirilah, mestilah ada plan yang korang batalkan. Okay, kisahnya Man ni, dia orang punya family adalah nak buat family day pada tarikh-tarikh tertentu lah yang dia orang dah pun tetapkan. Tapi dia orang terpaksa cancel disebabkan oleh PKP. After beberapa bulan kita semua duduk dekat rumah, kita dah start macam dibebaskan tahu sikit demi sikit kan. And then masa tu lah orang macam rushing nak pergi bercuti lah, apa benda lah. So mak dengan ayah Man ni, dia orang macam decide untuk pergi bercuti lah. Tapi tak adalah macam jauh-jauh macam ke pulau-pulau ke ataupun pergi luar negara, tak adalah sampai macam tu. So dia orang decide untuk pergi bercuti dekat-dekat je lah. Sebab yelah kesian kan, dah macam plan awal-awal tapi lepas tu dibatalkan. So ceritanya family Man ni, dia orang memang dah decide untuk nak pergi bercuti lah pada tarikh yang telah pun ditetapkan. Beberapa hari sebelum tibanya tarikh tersebut, ada satu malam ni Man ni dia tengah duduk tau. Bukan duduk lah, dia tengah baring tau atas katil dia sambil scroll-scroll dia punya Instagram, Twitter, dia punya YouTube. And then ada sampai satu part ni, Man ni ternampak ada seorang YouTuber. Kalau aku sebut nama YouTubernya korang kenal lah, tapi aku tak naklah sebut. So ada seorang YouTuber ni, dia buat satu konten yang bertajuk Hotel-Hotel Berhantu di Malaysia. So Man ni pun klik lah, dan dia layan lah video tu sampai habis. And then bila video tu dah habis, tiba-tiba dia rasa macam nak tahu lagi apa lagi tempat ataupun hotel yang pernah ada kisah seram. So dia pun rasa macam dia nak tahu tentang hotel yang dia akan pergi, sebab sebelum ni dia tak pernah pergi pun hotel tu. So dia pun pergilah ke Google and then dia search nama hotel tu. Nama hotel tu dirasakan. So dia search nama hotel tu and then belakang dia tu ada perkataan seram. Dan dia pun tekanlah search. Masa dia tekan search tu, dia terkejut sebab dekat Google penuh gila dengan kisah-kisah seram tentang hotel tersebut. Tapi hotel tu tak famous tau. Macam kalau korang pernah dengar pasal First World, Amber Court, itu memang dah famous. Tapi aku tak nak cerita pasal tu. Ini cerita pasal hotel lain lah. So Man ni dia agak minat jugalah kisah seram, tapi dia layan macam biasa-biasa je lah, tak adalah obses sangat. So dia pun klik lah satu-satu link yang ada dekat Google tu. Dan dia baca lah setiap artikel-artikel ataupun Facebook ke apa, semua dia baca. Tapi dia tak adalah rasa macam seram sangat tau pasal kisah-kisah tu. Sebabnya dia rasa gangguan-gangguan ataupun kisah-kisah yang diorang share dekat Google adalah gangguan-gangguan biasa. Macam, faham tak? Macam kalau kau duduk dekat satu apartment ataupun rumah flat kan, korang akan dengar dekat atas tu macam ada orang heret-heret perabot, ataupun macam terlalu busy padahal time tu dah pukul 3-4 pagi. Ataupun korang akan dengar bunyi guli, ataupun pintu tiba-tiba terbuka sendiri ke, lampu tertutup sendiri. Gangguan-gangguan yang macam tu. So dia scroll lagi. Time tu dia dah nak tertidur tau. So dia scroll lagi. Dan dia ada tertarik dengan satu artikel ni, tapi tak tahulah ni dekat hotel mana, dia tak disebut pun. Dia tertarik sebab dekat artikel tu dia ada tulis apa tau. Dia tulis macam ni: dekat sebuah hotel yang besar akan ada satu bilik yang memang diorang tak boleh nak buka.
Dan bilik tu dia ada mangga tau yang berkunci daripada luar. Yang peliknya, bilik yang tak dibenarkan masuk tu bermangga dari luar, bukannya satu tapi banyak tau. So dia macam tertarik lah dengan artikel tu. So dia baca and then dia dah rasa mengantuk, dia pun tidur lah. Okey, sebenarnya apa yang aku ceritakan tadi akan ada kaitan dengan apa yang terjadi masa diorang pergi bercuti tau. So, tiba je tarikh yang diorang nak pergi bercuti tu, Aiman dengan family dia pun siap-siap lah masukkan barang dalam kereta untuk bertolak ke sana. Oh, lupa aku nak cakap, Aiman ni merupakan abang sulung kepada 2 orang adiknya. So, dia merupakan abang yang paling besar lah. Tapi kalau aku nak cerita salah silah keluarga dia, memang takkan habis. So ceritanya, masa Man dengan family dia tiba je dekat hotel yang diorang bercuti tu, Aiman ni rasa macam something tau. Tapi Man ni bukan jenis yang penakut tau. Dia macam lantak lah macam tu tau. Lepas tu Man dengan family dia pun naiklah ke bilik yang diorang nak menginap pada malam tu. And bilik yang diorang menginap masa tu ada dekat tingkat 5 tau. Masa buka je lift tu, Man ni rasa something wrong tu macam lagi kuat. Tapi dia tak tahu kenapa. Then dia abaikan lah sebab dia tak naklah percutian dia penuh dengan resah gelisah. So diorang pun pergilah cari biliknya. And diorang ni dapat bilik yang betul-betul depan lift. Dia bukanlah betul-betul bertembung dengan lift tau. Dia macam ni lift, lepas tu dia ada macam lorong sikit, and then bilik dia dekat situ lah, macam tu. Bayangkanlah sendiri macam mana. So diorang pun kemas-kemas lah bilik apa semua, diorang siap-siap. And ayah Man ni decide untuk nak pergi keluar makan lah sebab diorang dah penat, dah lapar semua tu. Masa Man ni menuju ke lift tu, dia perasan sebenarnya dekat sebelah lift tu ada bilik tau. Sebenarnya lift tu dekat tengah-tengah tau. So bilik dia ada dekat sini and dekat sini. And Man ni mata dia tertarik dengan bilik yang sebelah sini tau, sebelah kanan dia. And kau tahu tak, bilik tu sebiji macam dalam artikel yang dia pernah baca beberapa hari yang lalu. Bilik tu, bukan bilik lah, pintu yang dia nampak dekat bilik tu berkunci tau. Tapi ya betul, pintu memang berkunci. Tapi yang peliknya dekat bilik tu, dia berkunci bermangga. Bukan kunci yang macam biasa. Dia bermangga tapi tombol tak ada tau. Tombol dia macam kosong. Dia macam berlubang and Man boleh nampak apa yang dekat dalam. Tapi masa tu, Man tu berdiri jauh je dari situ. So, dia nampak pintu tu bermangga. Bukan satu mangga tau. Ada 3 ataupun 4 ataupun lebih mangga dekat situ. Kiranya banyak juga mangga. Yang peliknya, mangga dia banyak sangat. Kenapa? Itu yang membuatkan Man tertanya-tanya tau. Tapi, masa tu, Man tak sempat pun nak jenguk kat bilik tu. Tiba-tiba lift dah terbuka. So, dia pun turunlah bawah and then diorang pun pergilah makan. Habis dia makan, diorang pun naiklah bilik balik masing-masing. And then ayah Man ni decide untuk nak rehat lah sebab dia dah penat drive. And adik simpan yang bongsu tu, dia nak pergi mandi-mandi lah dekat tepi pantai. And then Man gelarkan diri dia Alung tau. And then Man ni dia macam cakap lah dekat adik dia yang kedua tu. Dia gelarkan Angah lah. Dia cakap ke Angah, Angah kau turunlah dulu dengan adik. Nanti Alung dah siap-siap, Alung turun bawah. So Angah pun macam okey lah. Dan dia pun keluar lah dengan adik dia. Beberapa minit lepas tu, dia dapat call daripada Angah tau. So dia pun angkat. Lepas tu Angah cakap macam ni, Alung bawakan bola adik, kita tunggu kat bawah. Man ni pun macam okey. Alung siap-siap, nanti Alung turun. And then Man pun pergilah siap-siap. Dia keluar lah daripada bilik tu. And yes, dia lupa bola tu. Masa dia nak menuju ke lift tu, sekali lagi dia tertarik dengan bilik yang ada dekat sebelah lift. And masa tu lah Man ni beranikan diri untuk dekat dengan bilik tu tau. Masa dia berdiri dekat depan pintu bilik tu, dia dah rasa like aura-aura negatif tau. Dia dah rasa macam something wrong lah, macam aura-aura negatif lah, orang kata macam tu Man ni pun decide lah untuk nak mengintai ke arah dalam. Kan aku cakap tadi dekat bahagian tombol dia ada, dekat bahagian tombol dia tak ada tombol. Macam mana aku nak cakap, dekat bahagian pintu yang sepatutnya ada tombol, tak ada tombol, dia berlubang. So Man ni boleh mengintai ke arah dalam. So Man ni pun pergi tunduk dan dia intailah ke arah dalam. Masa dia intai, kau tahu tak dia nampak apa? Dia nampak ada seorang budak tengah main bola, baling-baling kat dinding tau, macam tu. Yang mengejutkan dia lagi, budak tu adik dia. Tapi masa tu Man ni dia tak gila lagi lah. Dia boleh fikir lah, kalau tu adik dia, macam mana adik dia boleh masuk sedangkan pintu tu bermangga dari luar. Lepas tu dia pun macam terkejut and then dia macam terkebelakang sikit, faham kan?
Dia macam ke belakang sikit dan dia terasa macam dia langgar seseorang. Dan bila dia pandang belakang, adik dia ada dekat belakang tengah pegang bola. So time tu dia punya terperanjat. Dia cakap kau buat apa kat sini? Lepas tu dia nampak adik dia pegang bola tadi kan. Dia pun macam fikir adik dia tu naik atas nak ambil bola sebab dia lambat sangat. Dan dia pun macam, jomlah hanggar kat bawah dia pun tekanlah lift tu. So masa dia tekan lift tu lambat gila tau. Dia macam stuck dekat tingkat 6. Dia kan ada dekat tingkat 5 tadi. So dia macam stuck kat tingkat 6 tau. Lepas tu beberapa minit lepas tu tiba-tiba lift tu terbuka tau. Ada seorang makcik ni, dia macam pelik sikit lah makcik tu, berdiri dekat dalam lift tu. Tapi makcik ni dia beruniform. Kiranya dia macam staff hotel tu lah kot, yang bersih-bersihkan bilik tu macam tu. Masa tu Man dah macam seram sejuk, tapi tak apalah, dia masuk je. Dia masuk sebab time tu siang cerah lagi. So dia pun masuk lah dengan adik dia. Time dia tekan tu, tiba-tiba pintu tak boleh tutup sebab overweight ke over limit. Dia macam limit lah, macam berat sangat lift tu. Dia macam bunyi lah something like that. Lepas tu Man dah rasa macam, aduh apa benda pula ni kan, apa pula jadi ni kan. Dalam lift ni 3 orang je. Korang tahu kan, kita punya norma baru sekarang, dekat dalam lift boleh masuk 4 orang je. Dalam lift yang diorang masuk tu 3 orang. Makcik yang ada dalam lift tu pun tak besar, kecil je. So dia macam, aduh apa benda pula ni kan. Dia pun tekan lagi. Masa dia tekan lagi sekali tu, boleh tutup. Masa turun bawah tu, dia malah nak fikir apa sebab dia dah rasa seram sejuk. Dia nampak adik dia dekat dalam time tu. So pintu pun terbuka lah. So masa tu diorang pun keluar. Masa Man ni keluar, dia tengah cari Angah tau. Dia nampak Angah daripada belakang. So dia pun jalan lah menuju ke Angah tu. Tiba-tiba depan Angah tu dia nampak ada adik dia. Man tak habis terkejut lagi, adik dia dah cakap, Along, bola mana? Okay, cerita yang seterusnya ni, bagi aku cerita ni agak seram juga. Tapi tak tahu lah bagi korang seram ke tak. Kalau korang rasa seram, korang boleh komen kat bawah. Ataupun kalau korang rasa tak seram, korang boleh komen juga dekat bawah. Komen je lah apa-apa pun, asalkan kita boleh berinteraksi. Itu lagi menyeronokkan aku kot. Kalau cerita sebelum ni, kita ada cerita pasal abang dengan adik kan. Cerita yang kedua ni, kita ada cerita tentang kakak dan adik. So cerita ni tentang kawan aku namanya Mimi. Dia ada seorang adik, tapi jarak usia diorang jauh tau. Masa tu Mimi ada dekat tingkatan 4, 16 tahun. Adik dia baru 5 tahun. So cerita ni terjadi beberapa tahun yang lalu. Memang dah lama lah. Masa ni belum ada SOP, masa ni belum ada COVID-19. Diorang bebas untuk nak pergi bercuti. So ceritanya Mimi ni dengan family dia ni nak pergi bercuti tau. So diorang pun geraklah satu kereta. Time tu diorang naik kereta MPV yang ada 7 tempat duduk tu. Mimi dengan adik dia duduk dekat bahagian belakang. Tengah tu abang-abang dia. And depan sekali macam biasalah mak ayah dia. So diorang pun gerak lah pergi ke resort yang diorang nak pergi tu. Masa diorang gerak ni, diorang gerak pagi tau. So adik Mimi tadi tu dia tidur tau. Sebab kan diorang gerak pagi, adik Mimi ni dia ngantuk. So dia tidurlah dalam kereta. Sampailah satu tempat ni, ayah dia berhenti dekat ada satu pantai tu tau. Tapi bukan destinasi yang sepatutnya diorang tuju. Jarak pantai ni dengan hotel yang diorang nak pergi tu adalah dalam 15 minit. Kira jauh juga. So ayah dia pun berhenti dekat situ. Diorang rehat-rehat lah dekat situ. Macam makan-makan aiskrim, macam enjoy-enjoy lah dekat tepi pantai tu. Macam biasalah bercuti kan, adalah destinasi-destinasi dia. So adik Mimi ni, dia jenis yang tak boleh duduk diam tau. So dia main merayau entah ke mana-mana dekat tepi pantai, bawah pokok, tak tahu apa yang dia buat. Sampailah dah nak tiba masa check-in. Diorang pun siap-siap lah untuk pergi ke destinasi yang sepatutnya diorang pergi, which is diorang punya hotel lah kan. Masa dalam perjalanan nak menuju ke hotel tu, daripada pantai tu nak pergi hotel tu, ada dalam lebih kurang 15 minit. So masa dalam perjalanan diorang nak pergi ke hotel tu, diorang ada lalu satu laluan yang macam orang kata pendalaman sikit lah, yang kiri kanan dia hutan. Faham tak? Kalau korang balik kampung ke, korang pergi bercuti, korang akan lalu dekat tempat yang macam tu, yang kiri kanan dia hutan tau. Masa diorang semua ni lalu dekat bahagian jalan yang macam tu, adik Mimi ni tadi, dia tengok je keliling-keliling tu macam orang kata tak pernah tengok hutan tau. Mimi ni pula dia macam abaikan lah adik dia. Dia scroll dia punya handphone. Tiba-tiba adik dia cakap macam ni tau, wah cantik. Adik dia cakap macam tu. Lepas tu Mimi ni macam biasalah budak-budak kan. So entah apa dia tunjuk kat hutan-hutan tu, tak tahulah. Mimi pun abaikan. Sampailah ke destinasi yang diorang nak tuju tu, diorang pun check in lah masuk ke bilik hotel diorang. So bilik hotel diorang ni time tu ada dekat tingkat 7.
Malam tu dalam pukul 1 pagi, semua orang dah tidur tau, kecuali Mimi dengan abang dia yang sulung. So Mimi ni dia tidur dekat dalam bilik sorang-sorang tau. Sepatutnya dia tidur dengan adik dia, tapi adik dia nak tidur dengan mak ayah dia masa tu. So Mimi pun tidurlah buka pintu. Tiba-tiba tak lama lepas tu, Mimi ni terdengar suara adik dia gelak tau. Lepas tu dengan mamanya, dengan sama-sama dia nampak dekat ujung kaki dia ada adik dia. Tapi masa tu Mimi malas lah nak layan sebab dia dah penat sangat. Dia pun tidur balik. Lepas tu tak lama lepas tu, adik dia tiba-tiba macam, Kakak bangunlah, tolong adik. Kakak, adik tak pandai ni. Lepas tu Mimi macam mula-mula dia malas nak layan adik dia. Lepas tu adik dia tarik-tarik tangan dia, dia pun ikut je. Dia ikut sampai dekat ruang tamu tu. Betul-betul dekat tengah ruang tamu tu, adik dia macam ni tau, Kak, buka pintu tu. Lepas tu Mimi macam daripada mama-mamai dia jadi macam segar tau. Kau tahu tak apa yang dia nampak? Dia nampak adik dia tunjuk pintu balkoni sliding door tu yang langsirnya dah terbuka luas. Adik dia buka. Lepas tu Mimi macam dah cuak lah sampai buka langsir ni. Lepas tu adik dia cakap lagi sekali, Kak, tolonglah adik buka pintu tu, nenek nak masuk. Nenek nak masuk, dia cakap. Mimi pun macam tarik adik dia masuk dalam bilik. Dia kejutkan ayah dia. Dia cakap tutupkan langsir sebab dia takut nak tutup langsir tu. Takut tiba-tiba ada nenek betul-betul. Tapi Mimi cakap masa tu dia tak nampak apa-apa. Cuma yang dia cuak, adik dia tunjuk sliding door tu. Dia cakap ada nenek nak masuk sliding door yang dekat balkoni luar. Masa tu dah pukul 3 pagi tau. Kalau betul ada nenek, kenapa dia tak lalu dekat pintu utama? Kenapa dia nak kena lalu dekat balkoni? Nasib baik Mimi tak nampak masa tu tau. Actually diorang tidur masa tu 3 hari 2 malam tau. Tapi Mimi tak nak tanya apa-apa dekat adik dia. Tapi dia still lah macam seram sejuk lah kan. Duduk kat situ tiba-tiba adik dia berperangai pelik macam tu kan. And then masa diorang nak check out tu, masa diorang nak balik tu, diorang tengah kemas-kemas baju kan, masuk dalam beg apa semua kan. Tiba-tiba dia terdetik hati dia, nak tanya dekat adik dia. Dia tanya macam, adik dia nampak apa, kenapa kejutkan kakak dia bangun untuk buka pintu tu. Lepas tu kau tahu tak adik dia cakap apa? Adik dia cakap ada nenek disuruh buka pintu tu sebab nak masuk. Mimi tanya adik dia, nenek tu macam mana? Lepas tu kau tahu tak adik dia cakap apa? Adik dia cakap, nenek lah, muka dia kedut-kedut. Dia berdiri dekat luar sana. Dia tunjuk berdiri dekat luar sana. Dia tunjuk macam tu. Luar sana tu maksudnya dia berdiri dekat balkoni tu. Lepas tu Mimi macam, nenek tu nak apa? Lepas tu adik dia macam tiba-tiba keluar kan. Dia ambil beg dia. Lepas tu dia buka zip. Dia tunjuk, nenek nak batu ni. Nenek nak batu ni. Masa tu Mimi punya terkejut. Dia pergi cari ayah dia. Dia cerita sebelum diorang balik rumah, ayah dia bawa adik dia untuk pulangkan batu tu dekat pantai. And cerita dia sebenarnya macam ni tau. Adik Mimi ni kutip batu tu. Dia nampak batu tu macam cantik tau, dekat tepi pantai yang sebelum hotel diorang tu. Dekat tepi pantai yang ayah dia berhenti tu. Sepanjang perjalanan yang diorang nak menuju ke hotel tu, rupanya adik dia memang dah bawa batu tu kan. And benda yang ada dekat batu tu ataupun pemilik batu tu ikut diorang. So kau bayangkan kalau adik Mimi tak ceritakan apa yang jadi, benda tu mungkin ikut dia sampai rumah. So aku nak cakap dekat adik-adik aku ni, sebabkan aku tahu yang tengok channel aku kebanyakannya adik-adik. Tolonglah jangan kutip benda yang bukan milik kita. Sebab mungkin benda tu bertuan. Macam akulah kan, Iva aku sendiri daripada aku kecil, mak aku selalu cakap dekat pantai lah especially, jangan kutip apa-apa. Nampak benda tu cantik, jangan kutip, jangan pegang, jangan bawa balik. Sebab takut kalau benda tu ada isi, kita bawa balik batu tu, kita bawa balik benda tu juga. Takut benda tu terjadilah. Macam cerita jangan pandang belakang congkak kot, yang dia kutip botol kecil tu kan. Padahal dia tak tahu tu botol siapa, lepas tu dia buka. Itulah ceritanya sampai sini je lah. Kalau apa-apa yang korang tak puas hati, boleh komen kat bawah. Kalau korang suka dengan video aku, jangan lupa like, jangan lupa share. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. And jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Bye. Assalamualaikum.